Kitab Mujarrad Maqalat ni tuan-tuan diterbitkan pertama kali, manuskrip dia dijumpai dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1985 oleh seorang pengkaji orientalis bernama Daniel Guimaraes dari Prancis. Dia memang takhusus dalam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia jumpa manuskrip ni lalu diterbitkan dan beliau mengatakan penerbitan kitab ni akan memansuhkan semua perbahasan tentang Abul Hasan Al-Asy'ari sebelumnya. Sebab sebelumnya orang berbincang mengenai Abul Hasan ni sebenarnya macam mana? Dia Salafi ke, dia Asy'ari ke, adakah dia sebab kalau kita tengok Ibanah macam pandangan dia macam Ahlul Hadis kan, tapi Lumak dia macam Ahlul Kalam. Banyak spekulasi dibuat berkenaan dengan Lumak dan Ibanah ni. Tapi dengan kehadiran Mujarrad Maqalat Abul Hasan Al-Asy'ari, kata Guimaraes, semua perbahasan tersebut tak relevan lagi. Kenapa? Buku ni membuktikan syakhsiah sebenar Abul Hasan Al-Asy'ari, dan kita boleh nampak beliau adalah seorang yang sangat pakar dalam ilmu kalam, dan macam mana beliau membahas satu-satu isu tu dengan sangat teliti. Justru tuan-tuan, saya galakkan siapa yang berminat untuk mengkaji sebenar-benar mazhab Asy'ari, mulakan dengan Mujarrad Maqalat Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi saya tak katakan kitab ni 100% mewakili mazhab. Mazhab ni terlalu luas tuan-tuan. Jadi ini adalah kitab pertama yang tuan-tuan boleh gunakan untuk mengkaji kalau nak jujur bincang tentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Balik kepada buku-buku yang otoritatif dalam perbincangan. Berkenaan dengan perbincangan tentang Allah dan sifat-sifatnya, tengok rujuk tuan-tuan ucapan Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitab dia Risalah Tauhid. Beliau mengatakan wa'tiqadul Asy'ari rahimahullah yashtamilu ala ma dallat alaihi asma'ullahi tis'a wa tis'un. Perbahasan akidah Imam Abul Hasan Asy'ari berkenaan Allah Subhanahu wa taala asasnya adalah Asmaul Husna yang 99 tu. Bukan mantik, bukan Aristotle, bukan falsafah, tapi 99 nama Allah. Allati samma biha nafsahu fi kitabihi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa asma'uhu mundarijah fi arba'i kalimat. Nama Allah Subhanahu wa taala semua tu boleh dihimpun dalam 4 kalimat saja, yaitu Al-Baqiyatus Salihat. 4 kalimat ni menghimpun semua asma Allah dan sifatnya, yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah menafikan semua aib dan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar mengiktiraf bahawa Allah jauh lebih tinggi daripada akal kita. Allah lebih besar, lebih tinggi, akal saya tak sampai. Dan la ilaha illallah menafikan sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya satu saja, yang tak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asas akidah Abul Hasan Al-Asy'ari menurut Izzuddin bin Abdus Salam. Ya, Al-Baqiyatus Salihat. Itu sebabnya kita kena baca zikir ni banyak-banyak, sebab dia mengukuhkan akidah kita di dalam hati. Kembali kepada Imam Syafi'i. Nama dan sifat Allah menurut Imam Syafi'i bukan makhluk. Beliau mengatakan dalam sebuah riwayat daripada Ibn Abi Hatim, man halafa billahi min asma'illahi fahanis fa'alaihil kafarah li'anna ismallahi ghairu makhluk. Siapa yang bersumpah menggunakan nama Allah, demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, lalu dia melanggar sumpah tersebut, wajib bayar kafarah. Kenapa? Sebab dia bersumpah dengan nama Allah. Nama Allah mengandungi sifat Allah, betul tak? Dan sifat Allah, nama Allah bukan selain Allah. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru siapa yang bersumpah dengan nama dan sifat-sifat Allah wajib bayar kafarah, sebab sumpah dia sah. Adapun orang yang bersumpah dengan wa man halafa bil Ka'bah, ada yang bersumpah demi Ka'bah, dia langgar, tak wajib kafarah. Kenapa? Sebab sumpah dia tak sah. Ka'bah makhluk, itu sebabnya tidak sah. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i. Dan Imam Asy'ari tuan-tuan sama juga. Beliau menetapkan bahawa
sifat dan nama Allah bukan makhluk. Dan perkara ini tuan-tuan boleh baca dalam kitab Risalatul Iman, yaitu satu risalah kecil karangan Imam Asy'ari, berbincang berkenaan dengan polemik sama ada iman makhluk atau bukan makhluk. Menurut Ibnu Kullab dan ahli nazar, iman makhluk. Menurut Imam Ahmad dan ahli hadis, iman bukan makhluk. Lalu Imam Asy'ari katakan, kalau kita dia sokong pandangan Imam Ahmad, dan beliau mengatakan bahwa iman sekiranya tidak dikaitkan kepada makhluk, maka dia bukan makhluk. Kalau iman kita, iman manusia tentulah makhluk, manusia makhluk kan. Sama tak pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Al-Asy'ari?